Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional merancang untuk mengadakan demo atau himpunan gerakan Selamatkan Malaysia yang diketuai Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Sari hanyalah satu perkara untuk memuaskan nafsu politik. Itu kata-kata seorang pemimpin UMNO, iaitu pemimpin UMNO Pemuda UMNO Kelantan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat anda tentang penganjuran himpunan gerakan Selamatkan Malaysia yang diketuai Ketua Pemuda Perikatan Nasional? Adakah benar apa yang dikatakan oleh pemuda UMNO Kelantan ini sebagai hanya semata-mata untuk mahu memuaskan nafsu politik pembangkang yang masih belum berkesudahan? Saudara-saudara sekalian, adakah himpunan gerakan Selamatkan Malaysia ini mampu menarik perhatian netizen atau rakyat Malaysia? Berapa ramaikah yang akan terlibat? Dan yang lebih penting lagi, adakah ini akan memberikan impak besar dalam pembangunan Malaysia atau ianya sekadar hanya dapat membantutkan perkembangan ekonomi Malaysia, kerana ini pasti akan mengganggu dan menyebabkan para pelabur mula berfikir, selamatkah tidak Malaysia untuk menjadi pusat pelaburan? Kerana keporak-perandaan pasti akan membuatkan netizen maupun pelabur luar akan terfikir-fikir tentang pelaburan mereka. Saudara-saudara sekalian, justru ketuanya Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani, iaitu pemuda UMNO Kelantan, menggesa Ahmad Fadli yang juga anggota Parlimen Pasir Mas dan anggota Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, supaya memberi tumpuan memajukan Kelantan selepas Perikatan Nasional diberi mandat besar pada pilihan raya umum PRN negeri baru-baru ini. Seruan saya untuk Ahmad Fadli Sari dan Wan Faisal Wan Ahmad Kamal, sudahlah berpolitik. Sekarang adalah masa untuk bangunkan negeri kita Kelantan tercinta. Rakyat sudah beri tanggungjawab, maka apa perlunya menghasut rakyat ke jalanan lagi, kata beliau. Jika YB berdua tidak berpuas hati berkaitan isu yang berlaku dalam negara, kalian telah diberikan kerusi untuk suarakan rasa tersebut di Parlimen. Kenapa perlu menyusahkan rakyat lagi? Soalnya dalam satu kenyataan di media hari ini. Dia berkata demikian sebagai mengulas mengenai penganjuran Himpunan Selamatkan Malaysia yang dianjurkan pemuda PN di Kuala Lumpur pada 16 September nanti. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan perhimpunan itu sebagai tanda protes terhadap penarikan balik pertuduhan jenayah terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Ahmad Fadli, gerakan itu bertujuan mengumpulkan seramai mungkin rakyat Malaysia, khususnya golongan belia, bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kes Mahkamah Zahid dan keadaan institusi kehakiman dan keadilan negara. Sementara itu, Muhammad Azwawi Fikri berkata, sebelum berkempen untuk Selamatkan Malaysia, Ahmad Fadli sepatutnya terlebih dahulu memajukan Kelantan dan bukan sibuk berterusan memikirkan bagaimana cara untuk tebuk atap. Dia turut menyarankan agar wakil rakyat Kelantan itu menggembleng fikiran untuk menjadikan Kelantan sebagai jelapang makanan negara dan menyumbang kepada sekuriti makanan dalam keadaan dunia berdepan krisis makanan, dan bukan sebaliknya hanya pandai melancarkan slogan bertani satu ibadah di pentas ceramah. Apa usaha YB berdua dalam merangka pelan pemulihan bekalan air Kelantan, penjanaan pekerjaan, tarikan pelancongan dan pelaburan untuk anak negeri Kelantan yang memilih parti PAS untuk memerintah negeri? Pada pandangan pemuda UMNO Kelantan, memangsakan rakyat demi kepentingan pandangan politik YB sekalian untuk menggoncang kestabilan kerajaan yang berdepan krisis ekonomi dunia adalah bukan satu pilihan.
Justru itu, ayo kita majukan Kelantan. Malah pemuda UMNO Kelantan bersedia untuk memainkan peranan semak dan imbang dalam memastikan faedah diterima rakyat terbanyak tanpa mengira pandangan politik, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ini berkaitan tentang pembangunan dan kekuatan Malaysia itu sendiri. Sebelum kita teruskan, tekan dulu butang subscribe di ruangan bawah untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek yang lama lulus tetapi belum mula akan dibatalkan. Anda faham maksudnya? Maksudnya ialah mana-mana projek yang telah diluluskan tetapi belum dimulakan, itu semua akan dibatalkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ialah kan, kita setuju dengan perkara ini. Saya menyokong dasar dan pengumuman daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kerana betul lah apa yang dikata oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau projek itu dah diluluskan tetapi belum dimulakan, buat apa lagi nak tunggu-tunggu? Wang itu hanya merugikan. Perkara itu merugikan dari segi masa dan keperluan. Dan ini menjadi persoalan kita. Mengapa projek yang dah lulus, dah lama lulus, tapi tak mula-mula lagi? Adakah itu adalah melibatkan kewangan atau sebagainya? Kita pun tak tahu. Dan yang lebih teruk lagi ialah kalau ada yang terjadi yang mana sudah uang diberi tapi tak mula lagi. Itu lagi paling parah. Itu paling parah. Dan pastinya itu akan menarik perhatian pihak berkuasa tempatan, yaitu SPRM. Dimohon SPRM masuk menyiasat mana-mana projek yang sudah lulus dan lebih-lebih lagi telah mendapat peruntukannya, diguna peruntukan sebagainya, tapi tak mula lagi. Kalau ada itu, dimohon SPRM segera bertindak. Namun, keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membatalkan projek yang dah lama lulus, tapi belum dimulakan, itu kita sokong sepenuhnya. Apa pendapat Anda semua? Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan membatalkan projek-projek yang telah lama diluluskan, termasuk projek dalam rancangan Malaysia terdahulu tetapi belum dapat dimulakan dalam tempoh masa yang munasabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika membentangkan kajian separuh penggal KSP rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada Isnin, berkata ia bertujuan bagi memberikan laluan kepada projek-projek rakyat yang lebih mendesak. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memaklumkan satu jawatan kuasa pemantauan KSP RMK12 akan ditubuhkan dalam memastikan setiap anggota kabinet memantau pelaksanaan projek RMK12 agar rakyat mampu mengecapi nikmatnya tanpa berlengah. Pelan bagi pemantauan pelaksanaan kebijakan KSP RMK12 disediakan sebagai panduan bagi setiap kementerian dan agensi untuk melaksanakan semua kebijakan ini. Sebahagian daripada sasaran KSP RMK12 juga akan dijadikan KPI kementerian, katanya. Sehubungan itu, beliau mengajak semua anggota dalam kerajaan, termasuk anggota pentadbiran dan ketua jabatan, agar sama-sama melaksanakan tanggungjawab dengan jujur serta amanah bagi memastikan peristiwa salah laku dan teguran audit yang telah dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara tidak lagi berulang. Anwar juga menegaskan kerajaan perpaduan akan melaksanakan semua strategi dan inisiatif yang dilancangkan dalam KSP RMK12 secara teratur, bersistematik dan bertanggungjawab. Katanya lagi, kerajaan perpaduan akan berfungsi sebagai sebuah kerajaan cekap dan tangkas bekerja untuk memenuhi harapan rakyat yang menepati ciri-ciri Al-Qawi Al-Amin, berdaya saing dan berintegriti, dan Hafizun Alim, pelindung yang beramanah dan berilmu. InsyaAllah kita akan terus mengambil pendekatan aktif mendengar perkara yang melibatkan rakyat,
menerima teguran supaya pelaksanaan RMK 12 dapat dijalankan dengan memuaskan dan membantu kita dalam rangka RMK 13, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. KSP RMK 12 bertemakan Malaysia Madani, Mampan, Sejahtera, Berpendapatan Tinggi, merangkumi 17 anjakan besar sebagai pemangkin utama melalui 71 strategi dan inisiatif utama bagi memacu dan melonjak pembangunan negara dengan mengangkat darjat serta memperkasa rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pengumuman daripada Anwar Ibrahim ini, dijangka ianya dapat menarik perhatian para pengundi rakyat di Kelantan dan Sabah. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, ramai orang kata Anwar Ibrahim tak mungkin akan dapat tembus di Kelantan. Nampaknya perkara itu semakin hari semakin lapuk. Apabila terkini dalam janji Anwar Ibrahim sebelum ini, beliau berjanji akan membantu menyelesaikan dan membangunkan Kelantan. Ramai orang kata itu janji-janji manis. Ramai yang kata itu janji-janji pilihan raya. Tapi nampaknya apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, bukan sekadar janji-janji manis semata-mata. Ini kerana hari ini diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa 800 juta ringgit diberikan bantuan segera bagi mengatasi masalah air di Kelantan dan di Sabah. Saudara-saudara sekalian, masalah air di Kelantan dan juga di Sabah adalah masalah yang sudah berlarutan berpuluh-puluh tahun. Hampir tak selesai dan tak selesai-selesai lagi. Ini menyebabkan ramai orang menderita tentang keperluan air. Namun, perkara pertama yang cuba diselesaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya di Kelantan dan di Sabah, ialah air. Ini menunjukkan bahawa beliau melihat keperluan itu. Beliau memahami keperluan orang di Kelantan dan di Sabah. Perdana Menteri mengumumkan kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan segera sebanyak 800 juta ringgit bagi menyelesaikan gangguan bekalan air yang dihadapi oleh rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan segera itu sebahagian daripada kos keseluruhan mencecah 5 bilion ringgit bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air di Kelantan dan di Sabah. Kerajaan tidak sesekali akan berlengah untuk menyelesaikan gangguan bekalan air yang dihadapi rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan juga akan memulakan langkah untuk mereformasi model industri air di seluruh negara supaya lebih mampan dan holistik, katanya lagi. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata demikian ketika membentangkan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat hari ini. Pembentangan KSP Rancangan Malaysia ini merupakan kali pertama bagi kerajaan perpaduan sejak mengambil alih tampuk pemerintahan negara selepas pilihan raya umum ke-15 pada 19 November tahun lalu. Penyediaan KSP RMK 12 adalah untuk mengukur pencapaian sasaran bagi tempoh 2 tahun pertama 2021 hingga 2022 serta Hala 7 2023-2025 merangkumi kajian semula sasaran, strategi, inisiatif, program dan projek pembangunan bagi matlamat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan. Perdana Menteri selesai membentangkan KSP RMK 12 di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul pada jam 12 tengah hari sebentar tadi. Johari kemudiannya segera menangguhkan sidang dan memaklumkan pembentangan KSP RMK 12 diteruskan dengan sesi perbahasan oleh ahli parlimen pada hari esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa. Ketika Syed Saddiq Syed Abdurrahman menimbulkan politik terbaru di Malaysia apabila beliau bertindak keluar daripada blok kerajaan, ramai yang mempertikaikan dan mengecam beliau. Tidak kurang juga yang mengatakan bahawa Syed Saddiq Syed Abdurrahman patutnya tak lupa daratan dan ingat akan asal-usulnya. Kemenangan beliau di Parlimen Muar, ramai yang mengatakan bahawa itu kerana beliau berada di Blok Pakatan Harapan. Kalau dia tak bersama dengan Blok Pakatan Harapan pada PRU 15 yang lepas, mereka katakan confirm 100,000% Syed Saddiq Syed Abdurrahman tidak akan memenangi kerusi tersebut dan silap-silap deposit pun tak akan dapat, kata mereka. Namun demikian, tindakan Syed Saddiq Syed Abdurrahman beberapa waktu hari ini dan kemarin menyatakan dua perkara. Pertama sekali, beliau mahu supaya ahli parlimen yang memohon supaya beliau meletak jawatan dan mengosongkan Parlimen Muar supaya mencerminkan diri. Syed Saddiq Syed Abdurrahman kata mereka perlu membeli cermin dan cerminkan diri sendiri, kata Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Dan terkini apabila Syed Saddiq mengatakan kalian semua perlu kosongkan kerusi juga. Ini akibat daripada tindakan beberapa orang ahli parlimen dan juga pemimpin-pemimpin di Pakatan Harapan mengatakan bahawa Syed Saddiq Syed Abdurrahman perlu mengosongkan kerusi beliau untuk Parlimen Muar. Syed Saddiq kata kalian semua perlu kosongkan kerusi juga. Namun demikian, apa yang menimbulkan polemik ialah apabila netizen melihat perkara yang lain pula. Mereka menyatakan beberapa perkara daripada petikan di Malaysia kini. Ini beberapa komen daripada netizen apabila Syed Saddiq Syed Abdurrahman mengatakan kalian semua perlu kosongkan kerusi. Ini komen balas daripada netizen melalui blog melalui laman atau ruang komen di Malaysia kini. Saudara-saudara sekalian, menurut Red Pigeon, beliau kata, bila mana kerajaan kata gugurkan kes, ini tindakan peguam negara. Lagipun diminta siasat lagi sekali. Kalau ada keraguan, tolong tanya peguam negara, menurut Red Pigeon. AKG pula menulis di dalam Malaysia kini, kamu sendiri sedang menghadapi tuduhan di mahkamah. Berlagak biar jangan ludah muka sendiri, kata beliau. Mungkin kamu marah sebab kes kamu tak diberi pelepasan. Sedangkan Presiden UMNO dibagi DNAA. Apa yang saya nampak, kamu pun kaki songlap bila ada kedudukan, kata beliau. Dalam PAS dan PN pun ramai kaki songlap, malah dalam PH pun wujud perbuatan songlap ni. Cuma setakat ini, Perdana Menteri ke-10 dari zaman beliau sebagai timbalan Perdana Menteri dulu, tak pernah ada kes makan duit rakyat. Sebab itulah kes moral yang direka bagi menjatuhkan beliau. Banding Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kamu, saya lebih percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu nak nafikan kamu bukan lapdog Tun Mahathir, itu soal AKJ. Kamu tak akan naik pun kalau bukan dukungan Tun Mahathir dari awal. Sebab tu PH berhati-hati terima muda sebagai komponen PH. Bila Tun M dah padam, kamu pun akan ikut hanyut dari politik Malaysia. Hidup biar tertib, jangan bongkak. Orang bongkak ni tak akan berkesudahan baik. Kata AKJ. Saudara-saudara sekalian, Pasir Alam pula menulis tak tahu malu betul dia ni. Songlap duit tak sama macam rasuah ke? Soal Pasir Alam. JBK 046 pula menulis, Syed Saddiq Syed Sigaraga bercakap tentang anti rasuah. Konon suruh beli cermin, dirinya dia tak cermin. Songlap wang, pecah amanah. Inikah pemimpin muda yang boleh dicontohi? Kata JKB 046. Oi, Saddiq Sigaraga, you punya kes bukan Anwar yang buka, tapi bos nombor 2 mu, Muhyiddin. Tak tahu malu ke? Kata beliau lagi. Wan Khalid pula menulis, Syed Saddiq, jika PN PAS jadi kerajaan, kamu lagi suka ke? Jadi,
Zahin masuk penjara, kamu ingat UMNO masih sokong PH ke? Semua wayang sahaja. Jika PH masukkan Zahid dalam penjara, PN akan ambil peluang itu untuk jatuhkan kerajaan. Dengan buat janji dengan UMNO pula, dengan kerajaan manapun akan gunakan UMNO untuk jadi kerajaan, bukan lawan kerajaan. Bagi peluang pada Perdana Menteri ke-10 untuk betulkan ekonomi dulu sebelum PRU16. Jangan jadi batu api sahaja, guna otak fikir, kata beliau. Popeye Pandir pula menulis, ingat dulu, Jamin suruh Perdana Menteri ke-10 tengok cermin. Bongkaknya masa tu. Sekarang menurun pula Kad Sadik. Masa menang dulu dalam blok PH. Please respect the block. Kalau ada tak puas hati, jumpa dalaman, dan bila ada keputusan, ikut dan hormat. Bongkak tu belajarlah, kata Papai Pander. Prejudis pula menulis, ingatkan pandai lompat pagar saja. Rupa-rupanya lagi pandai lompat kerajaan, kata Prejudis. Halimin MN pula menulis strategi kalau sangkut kes PN akan bela. Saudara-saudara sekalian, Indigo Orca pula menulis, mungkin dia dapat petanda bahawa kes dia sukar, maka kena buat drama swasta sekarang. SS ini jenis orang publicity seeker. Perasan tidak masa awal-awal perbincangan tubuh kerajaan perpaduan. Dia bergambar mesti dekat tengah. Kalau preside parti yang ada 6, 23 kerusi, budak-budak biasanya decide guna hati bukan otak. Violet Kijang mengatakan, lawan rasuah selama-lamanya asalkan itu bukan rasuah, PN, Atok dan cucunya. Nampak tak cermin ini bukan muda selagi tak buta. JBK membalas, Syed Saddiq Segaraga sudah beli cermin. Dia tak nampak PN PAS punya rasuah. Nak pula paksa Perdana Menteri ke-10 menghukum orang yang masih tergantung kesnya. Celik, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, apa yang paling mengejutkan kita, Violet King menulis, percayailah Syed Saddiq dia nak adakan pilihan kecil atas tiket muda, maka jadi third force. Percayalah Atuk, PN akan sokong dia. Syed Saddiq tegakkan kebenaran dan rakyat akan benci kerajaan perpaduan. Memang menang mudah, jadi boleh tumbangkan kerajaan rosak ini, kata Violet King. Ini yang dorong dia tarik sokongan. Kenapa dia tidak dapat DNA? Kita sokong Syed Saddiq resign dan tumbangkan kerajaan yang sangat rosak ini, kata Violet Kijang. Biar Hadi atau Tuan Ibrahim atau Hamzah jadi Perdana Menteri, kerajaan akan jadi lebih bersih. Tapi no to Muhyiddin, dia juga kluster DNA, kata Violet Kijang. Abu Hassan Adam menulis, lihat artikel, masih ada lagikah pemimpin dedak zaman Anwar? Violet King pula menulis, Malaysia tak perlu penakut dan pengkhianat memperjuangkan keadilan. We do not need coward to fight for justice and truth, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, dia bercakap lebatlah pemidatokan PRU15 nanti ya. Stay kat Muar tau. Dah 2 kali menang dia keluar sebab awak berwibawa, mustahil kalahkan, kata Papai Pandir. Atas pagar menulis, awak juga ada kes pecah amanah. Adakah awak ada bukti? Kerajaan beri arahan supaya AJ tarik balik pendakwaan. Awak baca tak alasan-alasan yang diberikan AJ? Harapan kami rakyat ialah awak akan terpaksa kosongkan kerusi Muar melalui kes yang sedang awak hadapi sekarang, kata atas pagar. Orange Panda pula menulis, baguslah dia keluar. Dia sendiri korup, guna duit parti untuk beli saham ASN. Dia tak layak soal orang lain, kata Orange Panda. Willy the Mile kata, mana ada berani nak lawan balik Kad Muar, nak cari maut, kata beliau. White God pula menulis, Perdana Menteri ke-10 hanya perlu beritahu Ketua Speaker Dewan
parlimen bahawa Syed Saddiq tidak bersama kerajaan, maka ikut perjanjian yang telah ditandatangani, maka kosonglah otomatik kerusi parlimen Muar. Serahkan surat tanda tangan itu kepada speaker untuk tindakan selanjutnya. Green Puma menulis jawatannya akan tergugur dengan sendirinya bila keputusan kes rasuahnya dia bersalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. IMI pula menulis Azmin versi kedua. Sama guru si tua bapa perusak bangsa Malaysia. Malaysia kata IMI. Banyak cakap sekarang kata Brown. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Semua yang dibacakan tadi bukanlah menggambarkan pendirian admin Nazilin Unity dan Malaysia Kini. Semuanya dibaca daripada komen di ruangan komen untuk Malaysia Kini. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, seorang pemimpin daripada Barisan Nasional UMNO mendedahkan apa hela sebenarnya yang dilakukan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sehingga beliau sanggup untuk keluar menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendedahan kali ini tak pernah saya fikir, tak pernah saya tahu, dan akhirnya petang ini persoalan itu mula timbul. Benarkah yang didedahkan ini? Adakah benar keluar kerajaan adalah hela Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mahu jawatan? Itu kata Puan Zarkasi. Seorang pemimpin UMNO mendakwa tindakan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meninggalkan blok kerajaan adalah kerana itu ialah hela untuk beliau menuntut jawatan dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Menyifatkan tindakan ahli Parlimen Muar itu sebagai tidak bermaruah, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT Puan Zarkasi berkata, Perdana Menteri tidak wajar tunduk terhadap politik separuh jantan Presiden muda. Menggunakan kelebihan satu kerusi sebagai penentu kerajaan majoriti 2/3 tidak bermaruah kerana dia sendiri tidak konsisten dari segi prinsip. Sebenarnya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman masih mencari jalan agar dia dilayan dan diberi jawatan, katanya kepada FMT. Muda mempunyai satu kerusi parlimen dan Dun iaitu Puteri Wangsa di Johor. Masing-masing menerusi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Timbalan Presiden Amira Aisyah Aziz. Puan yang mengulangi desakan supaya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengusungkan kerusi Muar berkata, bekas Menteri Belia dan Sukan itu perlu berani menerima hukuman daripada rakyat menerusi gelanggang pilihan raya. Kata Syed Saddiq, biar saya dihukum dari hilang prinsip dan berdosa besar. Kalau begitu, kosongkan segera kerusi Parlimen Muar. Biar rakyat buat hukuman. Kalau tidak berani rakyat buat hukuman melalui pilihan raya itu, maknanya Syed Saddiq tidak berani dihukum, katanya. Terdahulu Syed Saddiq berkata beliau enggan mengosongkan kerusi berkenan kerana menang parlimen itu menerusi Panji Muda. Sebaliknya, mencabar pihak yang gairah mau melawan rasuah berbuat demikian. Ia susulan keputusan beliau keluar daripada blok kerajaan untuk menjadi pembangkang sebagai kuasa ketiga. Sebagai protes terhadap keputusan, melepas tanpa membebaskan DNAA Presiden UMNO Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan berkait kes Yayasan Akal Budi. Tindakan itu menyebabkan kerajaan Anwar Ibrahim kini kehilangan 2/3 majoriti di Dewan Rakyat. Petang tadi, Setiausaha Agung DAP Setiausaha Agung DAP Lok Siu Fok mengingatkan Syed Saddiq bahawa kemenangan muda di Parlimen Muar adalah kerana isyan daripada Pakatan Harapan yang sanggup memberi laluan parti itu kepada parti itu pada PRU 15. Saudara-saudara sekalian, persoalan penting dan besar daripada netizen sekarang ini sebenarnya ialah sanggupkah dan menangkah lagi
Syed Saddiq Said Abdurrahman pada pilihan raya akan datang? Atau inikah pengakhiran dan kesilapan terbesar kerjaya politik Syed Saddiq Said Abdurrahman? Apa pendapat anda sekalian? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan daripada Lokman Adam yang pastinya membuatkan Syed Saddiq Said Abdurrahman tak tidur lena malam ini. Bahkan ada yang menulis mungkin akan membuatkan beliau meroyan. Dipetik daripada Harapan Daily, kosongkan kerusi Muar, bertanding semula atas kekuatan sendiri, kata Datuk Lokman Nur Adam. Saya mengalu-alukan hasrat Syed Saddiq Said Abdurrahman dan muda untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. Sekiranya ianya benar-benar berhasrat beliau, kata Lokman Adam. Namun pendirian beliau meninggalkan kerajaan perpaduan sama seperti tindakan ahli-ahli Parlimen BN dan PH yang lompat parti. Ini adalah kerana beliau bertanding di Parlimen Muar pada PRU 15 atas kesefahaman beliau dengan Pakatan Harapan yang telah meletakkan calon menentang beliau, malah menyokong dan mengundi beliau. Oleh yang demikian, perkara yang paling bermaruah yang sewajarnya Syed Saddiq Said Abdurrahman buat sekarang adalah mengusungkan kerusi Parlimen Muar. Syed Saddiq mesti bertanding semula dengan bantuan rakan-rakan Perikatan Nasional yang lebih mesra dengan beliau sekarang. Itu pun kalau beliau masih ada maruah yang tersisa, kata Lokman Adam lagi. Membawa sekali kerusi Parlimen Muar keluar dari kerajaan perpaduan pimpinan pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan satu pengkhianatan kepada pengundi Muar yang menyokong beliau, kerana beliau bekerjasama dengan Pakatan Harapan ketika itu, kata Lokman Adam lagi. Saudara-saudara sekalian, Syed Saddiq juga digesa supaya letak jawatan kalau masih bermaruah. Itu gesaan daripada AMK, daripada ahli Angkatan Muda Keadilan, yang mana mereka mendesak supaya ahli Parlimen Muar ini, iaitu Syed Saddiq Said Abdurrahman, mengosongkan kerusi diwakilinya dengan segera selepas menarik diri sebagai penyokong kerajaan perpaduan berkuat kuasa hari ini juga. Ketua penerangannya mengatakan bahawa tindakan itu perlu dilakukan oleh Presiden Ikatan Demokratik Malaysia, iaitu muda, berkenan bermaruah memandangkan kerusi Parlimen Muar yang dimenangi adalah kerana bersama Pakatan Harapan. Sebelum kita berpisah, apa pendapat kamu sekalian? Adakah kemenangan Parlimen Muar kepada Syed Saddiq Said Abdurrahman dalam PRU 15 yang lampau adalah kemenangan yang disebabkan oleh peribadi kepimpinan dan penerimaan orang penyokong pengundi kepada Syed Saddiq Abdurrahman, ataupun mereka sebenarnya memilih Syed Saddiq Said Abdurrahman kerana Syed Saddiq Said Abdurrahman pada waktu itu berada dalam Pakatan Harapan? Makna kata, para pengundi sebenarnya bukan sahaja mahu menyokong Syed Saddiq Said Abdurrahman, tetapi mereka sebenarnya lebih menyokong Pakatan Harapan pada waktu itu. Ramai netizen kata kemenangan Syed Saddiq Said Abdurrahman sebenarnya adalah datang daripada undi Pakatan Harapan, undi daripada komponen Pakatan Harapan. Kalau Syed Saddiq Said Abdurrahman bertembung dengan PKR maupun DAP pada waktu itu di Parlimen Muar, ramai yang menjangkakan Syed Saddiq Said Abdurrahman akan kalah teruk dan tidak akan mampu mendapat uang deposit beliau seperti juga gurunya, yaitu Tun Mahathir Mohamad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.